Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi ke channel YouTube Sehijau Daun. Jangan lupa korang like, share, komen dan yang paling penting subscribe. Pertama sekali aku nak minta maaf sebab aku dah lama tak buat konten. Lebih kurang dalam seminggu dah aku tak buat. Sebabnya aku terikat dengan tugas hakiki aku sebagai tenaga pengajar. Jadi aku tak boleh nak fokus terus ke arah YouTube. Okay, kalau ada yang tertunggu-tunggu tu, aku ucap terima kasih banyak. Belum subscribe tu, subscribe cepat. Sebab ni adalah konten untuk korang. Okey guys, hari ni aku akan bercerita sikit berkenaan dengan ketum ayam. Apa tu ketum ayam, lepas tu dia berasal daripada mana, untuk apa. Tapi aku rasa untuk peternak macam korang, ada korang lah, kalau korang ada yang menternak kan, ketum ayam ni dah famous dah bagi korang. Cuma aku nak share sedikit saja yang aku tahu. Okay, yang aku tahu, yang aku tak tahu tu korang boleh komen kat bawah. Nama dia tak tahulah nak sebut dari segi saintifiknya, tapi nama yang keduanya kita panggil Mandre de Agua. Ni cara ejaan dia. Aku tak tahulah nak sebut macam mana, Mandre ke Mandre ke Mandre. Okey. Aku tak tahulah, tapi macam ni lah ejaannya ataupun nama famousnya bagi kita sebagai peternak. Okey, kalau korang pun dah tahu, ketum ayam. Bukan ketum yang kita makan tu, yang kita rebus minum tu kan. Yang ni ketum untuk ayam. Yang ni halal untuk ditanam. Kalau ketum tu untuk zaman sekarang haram untuk ditanam. Okay, jadi korang jangan cuba-cuba berani tanam ketum tu Tanam ketum ni tak apa. Ketum ayam ni guys, dia berasal daripada Amerika Selatan. Tu terkejut juga sebab aku ada baca artikel itu hari. Aku ingatkan ketum ayam ni dia punya tumbuhan daripada negara-negara sekitar kan, cuma Asia Tenggara, macam contoh Malaysia, Indonesia, lepas tu Myanmar ke apa ke, Laos ke kan. Rupa-rupanya ketum ayam ni dia berasal daripada asal-asal dia, okey, daripada Amerika Selatan, Eropah. Ketum ayam ni dijadikan makanan utama, bukan makanan alternatif. Makanan utama untuk ternakan-ternakan diorang. Okey, macam contoh ayam, lembu, kambing. Untuk kalau itik tu aku tak pastilah guys. Manfaatnya pula kan. Okay, untuk manfaatnya sangat banyak guys. Yang pertama sekali, mestilah protein. Protein. Jadi untuk membesarkan ayam, kita memulakan sumber yang pertama adalah sumber protein dalam nutrisi yang kita berikan tu. Dalam setiap makanan yang kita berikan mesti ada protein untuk kita membesarkan ayam dengan lebih cepat. Dia akan menjimatkan, orang kata ada yang cakap menjimatkan sampai 50%. Banyak tu guys, 50% dedak dan makanan kilang lah yang kita bagi kan. Okay, dia boleh menjimatkan sebanyak 50%. Itu yang aku bergiat dalam menanam ketum ayam sekarang ni. Sekarang ni aku dah ada 4 pokok. Jadi mungkin aku akan kembangkan lagi, menjadikan lebih banyak lah untuk aku beri makanan kepada ayam. Okey, yang kedua, manfaat dia, maaf sebab dah bertukar background, dia dah jadi gelap. Aku ni buat malam tadi maghrib, jadi aku solat kejap, solat kejap. Okay, jadi aku akan sambung cerita berkenaan manfaat ketum ayam ni. Manfaat yang kedua, penggunaan kaedah makanan alternatif ketum ayam ni, dia mampu menghasilkan daging yang manis. Okay, hampir menyamai lah. Maknanya kualiti dia tu, kualiti dia tu tak lari. Macam contoh, kita tak menggunakan ketum ayam, kita menggunakan makanan yang kurang protein, kurang nutrisi kan. Mungkin dia memberi kesan sampingan terhadap daging ayam tu sendiri kan. Okay, tapi kalau kita gunakan ketum ayam, tanpa kita berbelanja lebih, tu akan menjadikan ayam kita hampir menyamai
ayam di pasaran terkini lah. Okay, jadi kualiti tu yang paling penting mesti korang nak jaga kan. Okay, mesti korang akan jaga. Kalau macam contoh korang yang jenis mengeluarkan ayam setiap minggu, setiap bulan apa semua kan. Okay, jadi kualiti mesti korang jaga. Okay, dari segi daging salah satu sebab ayam ni bila kita jual mestilah kita pengguna consumer mestilah nak makan kan. Okay, ada yang bela tu belalah, yang makan tu mestilah akan makan dagingnya. Tak ada dengar lagi kita consumer dia akan makan bulu ayam, tak ada lagi. Setakat ni semua makan daging ayam. Jadi daging ayam lah yang kita kena jaga. Antara salah satu kaedahnya menggunakan ni makanan alternatif, cukup menggunakan daun sahaja. Okey, bagi aku cukup situ untuk manfaat ketum ayam. Kalau ada lagi korang boleh komen di ruangan komen di bawah lah, yang mungkin aku terlepas pandang. Aku cuma share korang dua benda je lah, untuk protein dengan kualiti daging ayam, untuk ketum ayam ni lah. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi kepada cara penanaman ketum ayam. Okay, cara tanamannya sangat mudah. Tambah-tambah lagi musim hujan, sebab dia punya pembiakan tu kan melalui batang, keratan batang. Bila kita pacak je, akar-akar tu akan berkembang dan dia akan tumbuh pucuk, dia akan tumbuh daun-daun baru. Okey, dengan cepatlah. Sebab daun ketum ayam ni sangat mudah, dia memerlukan air dan juga baja tanah ataupun baja daun. Setakat ni aku beri baja tanah. Aku belum lagi beri baja daun. Okey, belum lagi sebab aku nak kuatkan dia punya bawah dia tu dulu. Bagi supply dia maknanya dia punya supply tu dia tarik daripada bawah. Maknanya batang dia tu semakin kuat. Jadi aku tunggu yang tu. Aku tunggu batang dia semakin kuat, barulah aku berikan baja daun. Okey, baja daun, apa guna baja daun? Sebab kita beri daun ketum. Jadi daun ketum yang kita beri mestilah berkualiti dan juga besar apa semua kan. Jadi untuk besarkan daun dengan cepat, kita berilah baja daun. Okay, janganlah beri baja rumput pula kan. Beri baja daun, jadi bolehlah kita tuai daun. Okey, senang saja pembajaan. Kalau korang paling malas pun 2 bulan sekali, paling rajin sebulan sekali. Kalau macam aku buat sebulan sekali lah. Okay. Dan penyiraman di musim-musim panas korang kena siram lah, sebab daun ketum ni perlukan air. Okay. Itu cara penanamannya. Dan juga kalau untuk yang komersial, ayam yang banyak lah. Kalau korang ada ayam yang banyak, aku cadangkan korang tanam dalam sistem plot. Okay, sistem plot ni maknanya kalau bagi kita sistem set, dia ada kawasan section dia. Macam contoh section A. Section A ni untuk hari pertama, section B hari kedua, section C hari ketiga, section D hari keempat, section E hari kelima. Contoh. Okey, macam section A korang ada lebih kurang dalam 5 pokok untuk ayam yang 50 ke bawah lah. Untuk ayam 50 ke bawah korang ada 5 pokok. Kalau untuk ayam 100 ke atas ataupun 200 kan, mungkin korang ada 10 pokok ataupun 20 pokok dalam section A. Jadi sehari korang dah boleh tuai daun banyak. Untuk hari ni section A hari pertama, hari kedua section B. Bila sampai di hari kelima, section hujung sekali kan, pokok yang kita kerat yang section A tadi tu, dia dah mula berkembang, dah membesar. Jadi bila kita ulang, kita dah boleh tuai sekali lagi yang section A untuk kali kedua. Jadi macam itulah rotate plot, sistem plot. Macam itulah yang aku faham lah melalui pembacaan aku. Itulah yang aku faham berkenaan dengan sistem plot, sistem orang kata penggiliran tuaian. Itulah. Okey, itu salah satunya cara korang untuk tanam lah. Okey, dengan penjarakan pokok yang sesuai. Jangan terlalu dekat-dekat lah. Tapi ada je yang tanam dekat-dekat, tumbuh elok je kan. Okey, pokok ketum ayam ni kalau korang nak tahu, dia bukan yang rendah, dia tinggi. Lebih kurang yang aku pernah tengok 2 meter ada.
3 meter pun ada, 4 meter pun ada. Paling tinggi aku tengok 4 meter. Yang lagi tinggi daripada 4 meter aku belum pernah tengok. Aku tak tahulah dia punya tinggi dia macam mana. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat ruangan komen bawah. Okay, tapi kalau dah tinggi tu kan, kita nak ambil apa, susah lah kan nak ambil daun, mesti kita ambil yang bawah kan. Okay, jadi tak perlu terlalu tinggi, cukup rendah lah untuk kita, cukup sekadar rendah lah untuk kita ambil daunnya kan. Dalam pada itu, contoh kita dah bela pokok ketum, maknanya kita dah ada makanan alternatif dengan berlebihan. Maknanya berlebih lah makanan ketum ayam tu. Dari situ korang boleh jual pokok ketum ayam, tak ada masalah. Dah ramai yang buat, ketum ayam korang dah boleh banyakkan. Bila dah banyak, dah berlebih sangat makanan untuk ayam, korang dah boleh jual. Korang semai letak dalam polybag, lepas tu letak tepi, korang iklankan dalam Facebook ke, dalam maknanya dalam media lah, korang iklankan. Mana tahu ada yang beli kan. Rezeki untuk korang, bukan sekadar rezeki daripada ayam saja, tapi korang masuk rezeki daripada penanaman pokok ketum. Bagi contoh korang yang mana yang nak berternak ayam, buatlah dua benda ni, penyediaan tempat dan juga makanan alternatif untuk ayam. Kalau tak ada benda ni dulu, jangan mimpilah nak buat, janganlah korang buat dulu. Aku sarankan macam tu. Tapi kalau untuk yang nak saja suka-suka nak bela ayam, tak ada masalah. Macam aku suka-suka beli ayam kan, tak ada masalah lah. Jadi aku dah ada tanaman ketum ayam apa semua, aku dah ready lah. Aku belajar sikit-sikit. Sebelum ni mana ada, sebelum ni aku tak buat benda ni. Aku beli dedak je nak tengok untung ke tak dengan dedak sahaja. Tapi tak guys, dengan dedak sahaja ayam memang membesar, cuma banyak rugi. Siapa yang memilih ketum ayam sebagai makanan utama ataupun makanan alternatif yang utama, korang ada dua pilihan saja. Yang pertama, sentiasa membeli pokok ketum ayam ataupun sentiasa membeli daun ketum ayam dengan sahabat-sahabat yang penanam ketum ayam lah. Yang kedua, korang boleh option yang kedua, korang boleh tanam sendiri ketum ayam. Macam aku tanam sendiri, tapi tak boleh nak sangat lah kan, tak boleh nak kembang sangat sebab aku baru tanam 4 pokok. Dan ada dekat sini 2 pokok yang aku belum tanam betul-betul. Aku letak di tepi ni bagi dia tumbuh besar sikit, baru aku pindahkan ke tanah lah. Jadi dengan ada 4 pokok ni sahaja, aku mampu untuk menuai setiap minggu daun ketum ayam ni untuk aku berikan kepada ayam-ayam aku. Tu untuk yang mana yang memilih ketum ayam sebagai makanan alternatif utama. Korang ada 2 option tadi. Yang pertama beli, dan yang kedua tanam sendiri. Tapi bagi aku sarankan tanam sendiri, sebab beli ni tak tahulah cakap apa. Beli pun kadang-kadang mahal juga kan, sebab kita asyik membeli kan. Baik kita tanam. Macam mana pula cara penggunaannya? Kita nak bagi makan dekat ayam ni sangat mudah. Kita petik daun dia dan kita bagi. Kita bagi je. Mudah kan? Mudah. Tak perlu nak blend apa, tak perlu nak kisar apa. Tapi untuk pertama kali kan, korang pertama kali bagi, aku sarankan korang kisar dulu dan campur ke dalam dedak. Maknanya kisar kasar lah. Campur ke dalam dedak, maknanya ayam sambil makan dedak tu dia patuk juga daun yang dah dikisar tu. Kalau ayam korang makan, maknanya lepas ni korang tak payah kisar dah lah. Petik daun, lepas tu kumpulkan macam ni kan. Kumpulkan macam ni, banyak-banyak macam ni. Korang ikat dengan getah macam ni. Korang gantung di dalam kawasan reban. Kalau macam contoh reban lepas bebas kan, korang gantung dalam tu lah. Kalau macam ni aku main campak je. Campak ayam patut-patut lah. Ayam pijat-pijat tak apa, tak ada masalah. Guys, sampai situ saja dulu video untuk malam ni berkenaan dengan ketum ayam. Mungkin lepas ni aku akan buat konten berkenaan dengan incubator yang aku buat itu hari. Dah lama dah aku tak buat. Yang aku cakap aku nak buat bersambung tu kan, tapi tak buat juga sebab kekangan masa kita. Jadi
Ada tu aku sempat nak buat konten, ada tu aku tak sempat, aku tak boleh nak buat lah. Jadi konten aku pilih-pilih. Banyak sebenarnya aku nak buat konten ni, cuma yang mana sempat aku buat. Korang jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Ketum Ayam guys, Ketum Ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.